Chef Wan. Ya. Apa yang suka tentang kerja awak sebagai seorang chef ni? Kerja I bila makan mengerang lah Najib boy macam mengerang punya. Banyak-banyak kerja saya buat show ni, buat travel program ni. Wah, untungnya Chef Wan saya rasa. Inilah dia the best buat the Manjara Spa kita ni. Boy, mengerang kau main kau Najib. Rejuvenation juga. Lepas ni kerja banyak lagi nak buat tau. Dah pukul apa ni kan kerja belik kan pukul apa ni. Minggu ni kita ke mana pula? Ini kalau dah menyantap makanan laut dan bersia-sia di tempat-tempat etnik, tempat ni pasti menarik. Banyak ni ikan bilis. Penonton sekalian, Sabah ni sebenarnya ramai kaum asli mereka. Ada Kadazan, ada Bajau, ada Rungus dan sebagainya. Gunung Kinabalu adalah gunung yang tertinggi di Asia. Tapi saya tidak akan panjat gunung tu. Kerana saya akan menunjukkan anda aktiviti-aktiviti ataupun kegiatan-kegiatan yang boleh anda lakukan di kota Kinabalu. Seperti inilah. Joget ni. Apa joget dipanggil? Magudatif. Ya. Wah, best kan? Oh, di kota Kinabalu, Sabah rupanya. Sabah ni dekat saja dengan Singapura. Itu tiba masanya tangan kita menghalang ke tangan kita. Kalau okey itu apa tu? Okey. Disebut sebagai pangkis. Apa maknanya tu? Najib, tolong tanyakan lagi. Nampaknya menarik tarian ni. Ni tarian ni namanya apa ni tarian ni? Tarian Sazau Penampang ataupun Sumazau. Sumazau dan tangan lelaki begini. Ni macam ni sebenarnya macam kita menyenghelang gitu mengepakkan tangan betul, macam mengepak gitu. Jadi tarian ni dipersembahkan di mana ni? Dia pesta menuai, kan dekat Sabah ada pesta menuai dan perkahwinan, pesta-pesta keramaian macam tu. Jangan main-main. Saya sedang menghelangkan badan saya ni. Okey. Ewa Chef Wan. Cantiknya tempat ni. Adakah salah satu bot di belakang tu kepunyaan awak? Bolehlah kita merasa angin kota Kinabalu ni. Nak masak apa tu? Resipi kita kali ni, Chef Harun. Sabah ni terkenal juga ya dengan makan-makanan laut mereka. Kita nak menyediakan ikannya. Kita akan buat ikan rebus takop akop lah. Apa dia? Takop akop. Benda ni memang diorang petik dari hutan. You'll score the fish. And of course, chef juga menggunakan buah bambangan tadi. Macam bacang lagi. Bagi. Right. Itu pun bagi rasa asam pada kuah tu. Ini macam kalau kita di Semenanjung menonton ya. Baik pun di Singapura. Selalunya, mereka menggunakan bahan-bahan tempatan untuk hidangan ini. Tetapi Chef Nan ini sungguh kreatif sekali dan menukarkan beberapa bahan yang senang dicari untuk kita semua. Terima kasihlah, Chef. Senang juga ya nak masak hidangan ni. Campak serai, campak cili, dah pun siap. Wangi, Chef. I can smell the serai ya. Wangi all put together. I can just imagine ni, kalau nak bagi nama ni Kadazan punya tom yum lah. Perut dah kenyang ni. Lepas ni, kita nak buat apa ya? Mari kita lihat apa yang Najib sedang buat tu. Okey, sekarang ni saya menuju ke Kampung Budaya Monso Piat. Di mana mereka mengekalkan dan memperingati kepercayaan orang-orang Kadazan. Kaum Kadazan adalah kaum terbesar di Sabah. Dahulu, mereka mengamalkan kepercayaan animisme. Tetapi kini, ramai yang beragama Kristian dan hanya segelintir saja yang beragama Islam. Kopi Bos Yang, ini rumahnya apa ni nama? The House of Skulls? Ya, rumah tengkorak.
Rumah tengkorak. Okey, di sini kita kena buka kasut. Buka kasut. Okey. Dan sebelum masuk, Najib ikut saya baca. Ya. Sio Domo Hoing. Sio Domo Hoing. Hoing. Maksud dia minta maaf nenek moyang lah. Dah kenapa dengan kau ni, Najib? Kita kan sedang makan angin. Kenapa kau feeling Indiana Jones ni? Jadi inilah tengkorak yang dikumpul oleh Mon Sopiat. Alamak, ada kesan retakan. Apa yang telah terjadi ni? Banyak keretakan-keretakan di tengkorak. Itu memang biasalah, kepala kita memang ada. Tapi kesan senjata. Oh. Mungkin ini yang bukti menunjukkan dia cuba melindungi diri daripada Mon Sopiat. Tapi akhirnya kalah juga. Wow, gagah perkasa Mon Sopiat ni. Mesti wira yang handal dan berani, ya? Tapi sekarang tengkoraknya di rumah-rumah Mon Sopiat ni digantung. Kenapa tu? Ini sebenarnya tengkorak ni disimpan sebagai piala. Trofi. Sebagai piala. Najib, tanyakan lagi. Kita dengar Mon Sopiat. Mon Sopiat, 7 generation dia, generasi yang ke-7. Siapa Mon Sopiat ni sebenarnya ni? Okey, Mon Sopiat ni adalah pahlawan legenda suku kaum Kadazan. Kampung ni adalah kampung asal Mon Sopiat lah. Dan kehebatan dia ni terkenal dengan jumlah tengkorak yang dia kumpul. Ada 42 sebenarnya. 42, seorang saja. Satu orang saja. Telah menanggalkan kepala orang. Iya. Ini gambar penjaga tengkorak. Oh. Keturunan ke-6 Mon Sopiat. Ini semua siapa? Bobo Hizan. Bobo Hizan. Itu maksudnya apa tu? Bobo Hizan ni dia orang yang boleh berkomunikasi dengan roh. Termasuk mereka ni. Dan juga dikenali sebagai doktor kampung. Baiklah, Najib. Kita sudah tahu tentang wira berani ni. Dan tengkorak-tengkorak yang ada di sini. Teruskan saja pencarian kau tu. Saya amat kagum dan tersentuh sekali dengan keupayaan dan kesungguhan orang-orang Kadasan untuk mengekalkan budaya mereka. Lebih-lebih lagi generasi-generasi Mon Sopiat. Mungkin pelancong-pelancong tidak akan ke sini, tapi saya rasa ini satu keunikan di Kota Kinabalu ini, di mana bumi dipijak walaupun di air. Disitulah langit dijunjung. Alahai, berfalsafah pula kau ni. Tapi ni kat mana pula, Najib? Setelah lama di kawasan pendalaman, kita kembali pula ke kota bersama Chef Wan. So Syahrul nak menyediakan resepi hari ini daripada one of the Kadazan punya ni ya? Ilham daripada buah Kadazan ya. Buah ni buah bambangan macam buah hutan lah. Bau dia macam buah queenie sikit. Lancang, queening kan? Ya. Resepi seterusnya senang untuk dibuat. Nampaknya macam saladah makanan laut yang juga menggunakan bahan-bahan tempatan. Prawn cocktail. Prawn cocktail Kadazan style. Kadazan style ya. Nanti kalau why not sambal acap dengan kicap dia masa-masa manis tu ada tu. Kan kalau buat basket vinegar pun nak dia rasa tu juga. Lebih kurang lah. Lebih kurang juga. Itu dia betul. Macam ginilah best. Luas, cantik pemandangan. Tapi engkau di mana ni, Najib? Kita di menonton jalan-jalan di kawasan Kota Kinabalu ni terbau sesuatu. Jadi chef ni pantanglah bau kan. Orang kata trust the nose. Ciumnya cium, I smell fishy. Tengok tu. Pasar ikan masin di Kota Kinabalu. Di negeri Sabah ni menontonnya kaya dengan pelbagai-bagai makanan laut. Kalau kita tanyalah siapa yang datang ke Sabah ni, apalah yang orang tak beli kan? Daripada segala udang-udang galah, ya. Apa saja yang ada, apatah lagi, ya, seleksi daripada yang ada ikan masin yang kat pasar sini memang kata sangat menambat hati, especially tukang masak macam saya ni lah. Bila tengok ni kan semua nak beli. So can you imagine ya, bukannya mahal pun kalau berbandingkan dengan Semenanjung ataupun Singapura. So udang pun macam-macam jenis, tengok ya. Kalau kita nak beli ya, ikan bilis yang siap-siap dikopek macam-macam grade, segala ikan sotong tengok. Banyaknya jenis-jenis makanan kering. Barulah kita tahu di mana kita akan borong apabila ke Sabah nanti.
Sekarang saya berada di Rumah Air Tanjung Aru, di mana mungkin pelancong-pelancong tidak akan ke sini atau tidak akan digalakkan ke sini. Tapi saya rasa ini satu keunikan di Kota Kinabalu ini, walaupun permainan sudah ada di luar, tapi mereka tetap berada di sini. Permainannya apa? Jadi. Pernah jatuh tak? Tak. Bukan main lagi kau, Najib. Saya pun cakap macam orang Sabah. Mesranya orang-orang di sini. Seronok gitu. Ini kelopak apa ni? Ubi. Ubi, ni Udang. udang. Ini pun udang. Oh, yang ini. Ini lekor dari Ken. Senyum selalu orang ni semua, Dan jalan pak atas titi ni, atau panggil jembatan ni, takut pun ada, seronok pun ada. Adanya orang mana ni? Orang Sabah. Dah lama tinggal di sini? Ada 20 tahun sudah Tanjung Aru. Dah. Jangan nak mengurat anak darah orang. Kalau nak tahu, mata pencarian penduduk di sini ialah dengan menangkap ikan yang hasilnya dijual di kota. Abang Sani, nama Abang Sani? Ya, saya. Sudah berapa lama sini tinggal? Ada 45 tahun. Apa perbezaan besar? Perbezaan dulu waktu saya masih kecil kan. Kawasan ini bakau semua. Bakau. Bakau. Apa yang kamu suka sekali tentang tinggal di rumah air ini? Suasana. Suasananya kenapa relax? Tenang. Sudah daripada dulu kan. Di sinilah. Sebab ini tanah pusaka. Tanah pusaka. Tapi kalau air bukan ada tanah sini. Iyalah, tapi lot dia. Oh, lot dia. Apabila saya diberitahu tentang rumah air ini, di pikiran saya hanyalah perkara yang amat romantik sekali. Tapi apabila saya berjalan-jalan, melihat rumahnya dan berkenalan dengan penghuni-penghuni di sini, kelihatan rumahnya sudah lama dan usang. Tapi penghuni-penghuni di sini amat gembira dan suka sekali. Happy sekali. Mungkin ini yang dinamakan atau pepatah kata, di mana bumi dipijak walaupun di air, di situlah langit dijunjung. Di Singapura saya dengar Jalan Boon Lay sampai ke Changi orang beratur makan nasi lemak. Kat sini pun nasi kuning sangat terkenal. Nak tahu apa? Jom kita tengok. Hidangan ni nampaknya sedap. Hidangan apa ke ni? Kalau di Singapura, ramai yang sanggup beratur untuk apa saja. Saya hari ini bersama Cik Dila daripada restoran nak menyediakan nasi kuning. So ni specialty daripada restoran Sri Pelangi lah. Saya pun jarang dengar cara masak menyediakan nasi kuning ni kan. Chef, apakah bahan-bahannya? Serai, daun pandan, serbuk kunyit, beras biasa, santan. Sebetulnya masukkan santan semua. Oh, macam nasi lemak lah. Yang bezanya, ia mengandungi kunyit. Jelah sup kepala ikan pun ada, sup tulang. Soto banjar pun ada juga? Ada. Soto banjar daripada resepi keluarga lah. Kita penonton kalau di Singapura, bayangkan nak makan nasi lemak ni kena beratur tau. Okeylah orang rasa ya. Tu dia nasi tadi masak. Ni ikan apa ni? Sini kami guna ikan tuna. Very nice. Selain ikan kering, Kota Kinabalu juga terkenal dengan hasil kraft tangan mereka. Dengar-dengar, ada sebuah tempat yang istimewa yang menjualnya dan nama tempatnya juga menarik. Sudah pastinya di makanan ini untuk orang-orang Singapura tetap shopping, tetap adabnya. Dan kalau di London kita ada Portobello, kalau di KL kita ada Petaling Street. Di Kota Kinabalu kita ada yang dinamakan Pasar Filipina. Kenapa Pasar Filipina? Kenapa nih Pasar Filipina nih? Jual sini ni orang dari Filipina punya barang. Oh, Filipina punya barang, betul ke abang? Tak apa, kita cek. Okey, let's go. Kalau nak tahu, Pasar Filipina ini bersebelahan dengan pasar ikan kering tu tadi. Awak orang Filipin? Saya tak cari orang Filipin, tapi orang Indonesia ada cuma satu. Wah. Halo. Hi, how are you? How are you ni? Nama siapa ni? How are you ni? Nama siapa? Yohani. Dipanggil Pasar Filipina ini kenapa nih? Bukan di Pasar Filipina, ini pasar kraft tangan Kota Kinabalu. Kraft tangan. Kenapa dipanggil Filipina pula tu? Sebenarnya ini mutiara dari Filipina. Dikatakan situ, namanya dia diternak dalam laut. Ada yang freshwater bird, ternak dalam air tawar. I see.
mungkin maka itu dipanggil Filipina market. sebab Walaupun Cik Kak ni cakap pasal kraftangan, semuanya datang dari Filipina. Mungkin kali ya. Tidak mengapalah Filipina atau tidak. Yang penting barangan yang dijual di sini sungguh berkualiti sekali. Nampaknya kalau kita jalan di kiri kanan tetap mutiara. Macam-macam kat sini ada. Hai, saya hari ini berada di Pasar Gaya ya, Gaya Street. Kita di Kota Kinabalu. Dan kalau kita perhatikan di sini sebab macam-macam jualan-jualan hasil orang kata pertanian dan juga pokok-pokok. So nak tengok apa ada lagi sini? Jom kita berjalan. Kepada anda yang mungkin tak pernah melihat, ni dah dia. Kuih jagung dia bagi nama kan. Berapa satu ni, Dek? RM1. Menu ni banyak bersamaan juga dengan makanan ya, orang di Mexico juga pun ada juga, they call tamale. Basically is kelapa, jagung yang telah diparut sagat ataupun dimesin, dibancur macam lepat juga ya, kemudian dikukuskan. Sedap. Benda ni tak payah kita datang dekat. Sebatu lagi dah bau ya. Kenapa tau? Tapai. Jarang kalau Semenanjung kita selalu bungkus tapai ni, orang kata ya, dalam daun pisang, dalam mangkuk plastik. Kat sini atas daun keladi, dalam daun keladi dia bungkuskan. Tengok tu. Ingatkan apa sekeping-sekeping kan? Tapai pulut. Tapai dia kurang berair. Kita tapai Semenanjung dia lebih berair, basah, masam, manis. Tapi ni tak rasa manis pun, mana pergi manis dia. Tapi orang jual tapai manis. Dan yang ni pula penonton ialah kuih denderam ya, mana tak pernah tengok buat daripada tepung beras ya. Kalau yang hijau ni mungkin pakai warna hijau, kadang daun pandan ya, gula, dan ni tentu sekali menggunakan gula Melaka. Sedap ni ya. Dia macam flying saucer gitu ya, piring terbang. Tak adalah gurau, lembut. Sedap lembut. Dan yang ni pula kepada adik-adik di rumah tu, ada juga tak pernah tengok kan. Cuba teka yang berjuntai ni. Chef ni kalau ketawa bukan main lagi. Pasar ini terletak di Jalan Gaya dan penjualan makanan dapur pula hanya dibuka pada hujung minggu. Okey bang, ni durian apa ni bang? Ini durian Sepang. Durian hutan ke ni? Ya. Lain kan, bekas sebab kalau tengok duri ni pun lain kan? Ya, tengok penonton ya, yang kita nampak selalu ni. Cuba rasa tu. Terbuka pula selera bila melihat buah durian ni. Makan sekali, nak 5 kali. Ini belum habis lagi. Sebentar lagi saya nak cuba mana yang depan saya. Semuanya nampak sedap. Banyaknya makanan. Boleh habis kah? Minta sikit boleh? Perut ni macam lapar lah bila makan angin di Kota Kinabalu. Kita jumpa Chef Wan nantilah ya. Tapi kemana Najib nak bawa kita ni? Telah saya katakan tadi bahawa saya tidak akan mendaki Gunung Kinabalu. Tapi di sini ni, tempat yang tertinggi di Kota Kinabalu. Tidak ada bangunan yang setinggi ini. Jadi kalau tak ada gunung, bukit pun jadilah ya. Di Malaysia di menonton terdapat berbagai jenis rojak, daripada rojak buah-buahan sampailah ya rojak-rojak macam pasembur dan sebagainya. Dan di Sabah juga ni ya ada satu rojak istimewa sangat terkenal. Tentu anda fikir apa pula nama rojak Sabah ni? Nak tahu apa dia? Jom bersama Wan kita cuba. Kali ini rojak Sabah ni agak berlainan. Kenapa? Mereka menyediakan mi ya sebagai bahan utama untuk rojak dan ayam di atas dan menyediakan kuah. Jadi Kak, apa yang istimewa rojak Sabah ni? Rojak Sabah ni terkenal di negeri Sabah lah. Sebab di Semenanjung pun rojaknya tak pakai mi. Macam di Sabah ni ada mi dan ada lain-lain lah. Ayam, tahu sebagainya. So kita nak buat kuah ni lah. Kita masukkan dulu bahan-bahan yang dikisar. Bahan-bahan yang dikisar. Duduk bertahun-tahun ni, apa yang istimewa kat Kota Kinabalu ni? Istimewa kat sini penduduknya macam semua kita walaupun banyak kaum, banyak bangsa, kita jadi macam serumpun kan. Masak sampai pecah minyak lah ni atas ya. Ya, sampai pecah minyak.
Okey, awak nak rasa lah macam ni lah rupa penontonnya. Rojak Sabah, selain daripada mi, ada toge, tahu, ayam tu racik-racik lah kan? It's nice. I like it. Rasa masam, manis, semua cukup. Yeah, it's good. Yeah. Ingatkan, kita sudah tinggalkan kampung dan nak jalan-jalan di bandar. Apa cerita ni, Najib? Ini saya paling suka sekali kalau jalan-jalan di kampung orang ni kan. Tak tahu apa, tanpa diduga, tiba-tiba kita ada 2 orang. Ayam ni dibersihkan untuk disembelih kah? Ni abang tengah buat apa ni bang? Cuci ayam. Dalam arti kata lain, kasih mandi. Satu ayam ni macam ini, macam nak pelihara begini untuk dilawan ini berapa lama? Normally kita tunggu sampai 1 tahun lah baru kita keluarkan. Jadi dalam perlawanan tu sampai ayam tu sampai mati lah? Tak? Sampai ayam tu lari lah. Betul-betul perlawanan atau ayam fighting ni, ada ramai orang datang sini? Oh, ramai lah. Ramai? Orang kampung datang tengok? Budak-budak semua? Ya. Oh. Bukannya selalu kita melihat ayam laga. Tapi tak semua ayam laga yang dilaga itu berani kan? Satu dia kalah bulu. Pasal di rumah tempat dia dibesarkan, ada satu ekor ayam bulu yang sama. Ayam tu merupakan king lah di rumah. Dia yang kontrol habis di rumah. Oh, jadi dikenal king dia lah tu? Okey. Saya ni kalau makan ayam bolehlah, tapi kalau bergaduh ayam, not my cup of tea. Banyaknya hasil-hasil dari laut. Apakah hidangan seterusnya, Chef? Tengoklah menonton, betapanya bertuah jadi Chef Wan ni. Seksa pun dia, kenduri sakan habis ni tengoknya. Ya. Now barulah saya dapat rasa macam mana mi tuaran. Mi tuaran adalah sebuah hidangan popular di Sabah. Mula-mula, mi akan digorengkan dahulu. Selepas tu, tumiskan bawang putih dan masukkan telur, mi dan bahan-bahan yang lain. Masak sehingga mi itu kering. Selama ni, ya, banyaklah orang kata kopi Sabah jangan lupa ya mencuba mi tuaran. Tuaran tu dia. Rasa dia very nice because the noodle is really fresh. Because walaupun buat daripada egg noodle, tapi dia lembut. Dia tak macam kita punya mi biasa, yang mi basah tu. Ini belum habis lagi. Sebentar lagi saya nak cuba mana yang depan saya. Semuanya nampak sedap. Main tengok bot abang ni. Ini dah ni kita baru beli ni, awak jangan tak tahu. Saya ada sampan je. Tak apa, kita ambil loan Bank Dunia ni. 3 kali installment. Kod dah dapat bayar kan. Chef Wan, kita at last end up kat sini pula. Cantik tempat ni. Hotel dia memang beautiful. Saya dengar awak macam-macam awak suka di sini. Pengalaman ni memang fantastik. Terus saya kata makanan laut Sabah ni fantastik segala. Yang tak ada ikan dugong je atas meja itu. Tak ada ikan dugong. Lain. Oh, dia orang dengan seafood dia macam-macam, dengan kerang, dengan siput semua aku sedut dah. Jangan tak sedut Cik Jah. Lepas tu kan nanti kau tak tengok dengan nasi kuning dia orang. Dia punya rojak Sabah ni masuk juga mi tuaran. Tak pernah dengar ni kan. Keluar dah. Mi tuaran. Sedap. Macam mana pun saya pergi, saya paling suka sekali orang-orang Sabah ni, Kadazan ke Sabahan ke, semuanya mereka ni friendly sekali. Tak sia-sia ikut Najib dan Chef makan angin ya. Dapat juga naik bot. Najib, Chef, cepatlah mulakan enjin tu.